Pasal apa? Pasal ada limpahan berkat. Macam mana dengan dia main limpahan berkat tu? Ada satu amalan orang kampung dulu yang sekarang kita dah tinggal, namanya ita'am, suka bagi makan. Cincin dulu ingat mak petang-petang mak buat sendiri. Kuih-kuih mana ada beli kat kedai? Mana ada jual kuih kat kedai? Semua buat sendiri. Satu jenis yang ada tempat. Mak buat buah Melaka dia. Buah Melaka tu kat Melaka pun tak ada. Kesian dia kata kena Melaka tu. Nama macam tu tak minum air batu. Mana ada air batu kat batu? Saudara Muhammad, tuan-tuan, mak buat buah, mak buat Ustaz Muhammad satu kek dan satu kuih. Bengkang ubi ke, tepung talam, buat sendiri. Tu tengok mak senyum tak ada apa. Pasal apa mak senyum? Buat tak payah. Pasal apa kena senyum? Saya kalau tak senyum kita tak payah dimasak. Mau kita tahu. Buat sendiri. Ustaz Muhammad siap satu kuih, kubur dalam bekas, dalam pinggan, pergi hantar kat jiran, pergi hantar belakang rumah ada kacang, sebelah rumah ada makiah. Ni bukan ada family related ya. Sebelah sana Saudara Muhammad ada sana dia hantar paling kurang 3 pinggan. Yang dia buat sana pun masalah juga. Dia tak buat pesan nanti bagi kau kat kaca mak nak balik pinggan ni lah. Kebab mereka rumah mak nak balik pinggan ni. Dia tak ni kat jam ni. Mak bagi tahu mak nak balik pinggan. Okey sana dia basuh pinggan, kita bagi balik pinggan. Dia tak balik sampai ke rumah. Kata apa? Tak faham bahasa maksudnya tak boleh pinggang tu dengan bekas, dengan isi lah. Tapi tak payah sebut, dia faham dah. Sebab petang-petang mak-mak kita mesti buat kuih sebab saya ayah nak makan, saya anak balik sekolah. Tepat lah. Hari tu mak buat satu kuih tapi kita dapat makan 3-4 jenis. Betul ni? Saya apa? Saya orang bagi sikit. Kadang-kadang kuih sama hari tu tapi rasa lain-lain. Pasal lain tak masak tu. Ingat tak rumah-rumah tu zaman-zaman tu? Satu buat raya semua. Raya kuih banyak. Mana ada macam sekarang ni kuih tunjuk-tunjuk pun ada. Kuih apa kuih tunjuk-tunjuk? Semua buat sendiri. Petang-petang tu berapa hari nak raya tu dia panggil cuma agak-agak tu potong yang jenis betul kan warna-warni tu jemur kat jemur tu agak-agak apa nama dia tu agak-agak kering yang tu lah ingat apa kan lepas tu dia dah sebelah tu ada dia sebelah tu ada pasal porsi semua sikit yang tu buat anak kita mengatakan tu kita pergi makan tiap rumah semua video sama kuih sama dia tak boleh buat atas boleh kata kita pergi jalan semua makan kuih sama mimpi macam orang buat ni memang buat atas tuan-tuan kita nampak macam biasa tapi sebenarnya di situlah Allah menukar hati dan perasaan dan sekarang kita tak buat sampai apa jadi ngajaran Islam kita ada seorang dekat Provina kawan saya meninggal 3 hari dalam rumah tak apa tak dia dah bercerai dengan isterinya. Dia jaga anak dia kecil saat ni 3 tahun dulu. Saya Muhammad dia anak dia di rumah seorang-seorang. Dia kerja. Saya Muhammad hantar anak masuk. Kemudian saya Muhammad satu hari 3 hari tak kerja. Orang tu curious masuk dia kata ni hantar anak di mana pergi masuk pergi ke rumah tengok kau tak jam apa anak dia tu tunjuk ayah bangun lah dia sampai lempar kat bangku dia tu dia dah meninggal 3 hari sampai tak dia dah tidak pasal apa itu pasal kita dah tak ada apa tak ada tahu tak ada sebelah rumah tu bila pakak di sebelah rumah tu
hal-hal tu. Nak masuk rumah aku, kita dulu saya ingat ketika kecil, saya nak pergi rumah di tepi ya, macam mana dia? Pergi bagi kat depan rumah, pergi bagi kat sofa rumah dia. Tak ada masalah, tu hidup kita dulu, kita tak ada masalah apa-apa. Sekarang ini masuk rumah tak ada. Dia tak ni, sebab kita tak ada hubungan, tak ada apa. Jiran. Tapi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran dia. Nak mulia apa? Kemana? Tak tahu semua. Allah bagi makan ni bawa berkah. Bagi makan. Lepas tu saya selalu pesan kat apa pun, setiap hari pastikan ada orang yang kita jamu makan. Setiap hari. Bisa tak apa? Di semua budak-budak lalu sekolah, lalu depan dan kita rumah, dan depan tu lalu budak-budak di sekolah. Kita buat sikit makanan lebih sikit, pagi-pagi tunggu depan, mereka lalu pasing mereka 2-3 punya kuih untuk mereka boleh makan kat sekolah. Ya ni, tuan yang ada balik-balik daripada sembahyang subuh, singgah pergi dekat kedai semua pondok singgah makan di sana, geng-geng pot geng-geng masjid tu singgah. Dan Muhammad keluarkan duit sikit, ni RM10. RM10 ke mana? RM10 ni lagi sama-sama nak makan di sana lagi. Nah, saya belajar makan. Tapi itu satu mamak siapa? Nah ni, nanti kalau dia tanya, beritahu yang belajar ni Jidin umur 57, dia buat telefon sekian. Dia ajar ada begitu. Buat je, tuan-tuan sendiri akan rasa kemanisan dia dan limpahan keberkatan. Ita'amun ta'am bagi makan. Nak sambung birthday dengan bagi makan, boleh, silakan. Sambung birthday anak kita, panggil jiran-jiran makan, okey. Tapi tinggalkan benda yang tak sepatutnya kita buat, yang kita tak tahu mai daripada mana. Tunjuklah kita ni orang mengaji sikit. Orang tiup lilin, kita pun tiup lilin, padahal kita ejen masjid. Tak tahu. Orang pakai pulutan kepala, kita pun pulutan kepala. Main pula tahun ni mak, kita nak buat apa ni? Kita buat sambutan Allahumma salli ala Muhammad. Tema kita, tema hantu sepenuh hidup bulan 10. Bulan 10 ni dia Halloween. Dia tahun ni jatuh 29 hari bulan 10. Dia kalau tak salah saya hari Khamis terakhir Oktober. Halloween tadi boleh pakai baju hantu lah. Sebenarnya bulan 10 ni kita buat tema Halloween. Halloween itu adalah upacara agama Kristian Muslim. Majlis Fatwa Kebangsaan dan Fatwa haram orang Islam sambut Halloween sebab dia upacara agama. Zakat main kerja dekat apa ni, dekat supermarket mana nak main pada tu kena pakai internet hantuan. Kata hang ni pasal apa ni nak jadi hantu pula kan? Dia kata tak Ustaz, dah ada alamak ni pasal apa ni dekat jabatan saya ni dia buat tema dia dulu ini rumah tak boleh mak dia bagi tahu dekat majikan kami tak boleh pakai macam ni pasal upacara agama. Berbeza. Faham kan? Bapak yang berkaitan dengan agama orang lain, budaya orang agama yang berkaitan dengan budaya, yang berkaitan dengan agama, tak payah. Nak potong kek makan, potonglah makan. Tapi kalau tak ada kek pun boleh buatlah nasi ayam masak merah, nasi saya Muhammad, nasi tak tahulah, saya pun tak tahu. Semalam saya Bapak Ismail si Panjang daripada Fatwa ni, dia main tempat saya. Kami duduk sembang. Dia kata orang lain banyak dalam makanan untuk upacara rasmi, dia ada tafsiran. Orang dulu buat ketupat, dia anyam, apa tafsiran dia? Ada apanya? Ada. Kita tak tahu, dia tak banyak. Tak semua Muhammad.
pakaian dia. Pasal pun 5 hutang orang Melayu ni ada 50 Islam. Pasal pun 3 poket iman yang Islam di asal. Macam-macam yang ada pada orang Melayu yang ada tafsirannya. Termasuk makanan dia kata. Kita orang Melayu buat pulut kita ada 2 warna. Satu pulut warna kuning, satu pulut warna putih. Dalam majlis rasmi bawa mai pulut kuning, bawa mai pulut putih. Tahu pasal apa? Dia beritahu kat saya Muhammad, itu adalah tafsiran gandingan di antara raja yakni umara dengan putih iaitu ulama. Takkan terpisah dalam urusan kehidupan kita, bergantung kita ni kaitan kita dalam hidup kita ni yang akan buat kita jadi baik, yang akan jadikan negara kita elok, keluarga kita elok, bahkan diri kita elok bila dua ni elok, iaitu umara dan ulama. Oh, kita tahu, saya pun tak tahu. Dia kata itulah hakikat pada pulut kuning dan pulut warna putih. Itu orang Melayu. Kita tinggal yang pun kita pilih apa? Kek. Boleh kan? Kita buat kenduri, panggil untuk buku ustaz ulama baik untuk doa supaya Allah jadikan anak kita yang kita sebut kodir tu untuk jadi dia baik, untuk jadi sihat. Ya Allah, jauhkanlah budak ini, anak ini daripada musibah, bala bencana, penyakit yang tak mampu untuk ditanggung dalam hidup dia. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Buat it'amut ta'am, bagi makan. Buat, tapi orang ngaji dia mula tinggal dan benda-benda yang tak sepatutnya. Boleh faham tak? Maka kita nak sambut kelahiran Nabi SAW, sambutlah. Sebab itu tanda kita cinta. Bila kita cinta, kita akan sambut buat apa saja. Ingat hari lahir dia. Tapi jadi pun tak ada hak keringan juga. Ingat tarikh lahir memang jengkreng. Ingat hari anniversary jengkreng. Dia boleh buat reminder set kata ni birthday baby, jangan lupa pukul 12 tengah malam nak nanti. Apa abang untuk set alarm tengah malam tu? Tak ada apa, happy birthday. Dia adalah salah satu lelaki-lelaki yang ingat tarikh 19 tapi rare, spesies rare. Ini spesies alien. Orang lelaki memang jam waktu dia bangkit pagi-pagi, dia tanya, abang hari ni hari apa? Soalan setengah tengkuk daripada tuan. Ya Allah. Batu dia kata, kalau hari wanita, kalau tak salah saya tak ingat, 16 Mei hari wanita. Bulan dia sepatutnya 2 hari lebih awal, tapi jadi 2 hari delay. Kita pasal apa? Pasal siap lambat. Semua tengah siap makan masa 2 hari pun dah siap. Tapi ada juga tarikh lah. Orang lelaki mana ada hari lelaki-lelaki, tak nak. Tak pasal apa? Birthday dia boleh lupa. Boleh lelaki-lelaki. Ayo tuan-tuan. Jadi subhanallah, Rasulullah Muhammad, bila kita antara penzahiran cinta kasih sayang ni diingat hari-hari penting. Diingat hari-hari. Sama juga dengan kita Nabi SAW. Kita ingat hari penting yang terkait dengan Nabi SAW. Hari Nabi SAW Isra Mi'raj, hari Nabi SAW Salat Hijrah, hari Nabi SAW lahir. Kita ingat sebab itu tanda cinta. Tetapi untuk mencintai Nabi, dia akan ada halangan dia. Halangan dia surah At-Taubah ayat ke-24. Allah SWT, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakan wahai jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang disukai adalah lebih kamu cinta lebih daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu dalam ayat itu Allah senaraikan ujian kita dalam mencintai Allah dan Rasul. Nak cinta Allah dan Rasul, nak sangat cinta ini, nak sangat jadi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul. Semua orang Islam nak yang ini, tapi tak semua orang dapat. Kau pasal kau tak dapat, pasal ujian yang Allah senarai siapkan dalam surah Taubah ayat 24. Nombor 1 Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, aba'ukum, bapak-bapak kamu. Yang jadi halangan dia siapa? Ayah. Salli ala Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, saudara-saudara dia. Allahumma salli ala Muhammad, aba'ukum wa abna'ukum. Salli ala Muhammad, anak bina anak-anak dia. Yang kedua anak-anak dia. Anak-anak jadi pujian dekat dia. Anak-anak jadi pujian. Kita tengok Nabi Ismail AS. Waktu Nabi Ibrahim AS Allah beritahu untuk sembelih. Sembelih siapa ni? Sembelih anak sendiri. Wahai anakku, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, aku tengok dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Maka sallallahu Muhammad, katakan kepada aku apa pendapat kamu. Allah sebut kisah dalam Quran. Apa kata Nabi Ismail? Sallallahu Muhammad, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Kau akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang salah. Waktu Nabi Ismail bin Ibrahim nak sembelih, ikat tanganku wahai ayahku, takut nanti aku menyusahkan kamu. Alihkan wajahku ke orang yang lain, takut nanti kalau kamu nampak wajahku kau tak sanggup untuk sembelih. Buka, tanggalkan baju aku, takut nanti mak nanti jadi rindu. Ni yang anak ni permudahkan urusan ayah dia nak sembelih dia. Faham ni? Tu anak yang soleh, dia akan permudahkan urusan ibadat mak dan ayah dia, bukan menyusahkan. Itulah di antara halangan kita menjadi baik. Selalu sebutkan kita kalau dapat pergi umrah, dapat pergi haji, sono pergi haji, sono pergi umrah. Padahal semua setiap kali kita pergi haji, pergi umrah, kita rasa macam nak pergi lagi. Sono ada dapat kalau pergi New Zealand, sono ada kalau pergi sono-sono, sono lah. Tapi tak ada sono kalau pergi ramai-ramai lagi sono. Kalau pergi dengan isteri kita, suami kita, lagi seronok Ustaz. Kalau pergi dengan anak-anak kita, lagi seronok Ustaz. Dan tahu tak, di antara kegembiraan ahli syurga ialah dapat berhimpun dengan seluruh ahli keluarga dia. Dia ada beberapa benda yang ulama sebut yang kita harapkan dalam hidup yang bagi kita seronok. Yang pertama, rumah yang selesa. Yang kedua, kenderaan yang selesa. Yang ketiga, saudara Muhammad, kesihatan, ketenangan. Yang keempat, surrounding yang baik yang memberikan ketenangan. Ialah bagi-bagi. Yang kelima, berhimpun dengan ahli keluarga.
Ni semua ada anak-anak Ada yang tak ada cucu kan? Ada. Saya cakap seronok tak kalau balik pun anak-anak semua cucu semua ada seronok. Saya terlalu buat. Kan ada balik balik bagi Muslim sorry. Kita kadang-kadang menjual jalan kat menantu tu malah buat lah. Orang yang lebih buat menantu dia hantu. Tapi kalau main hari-hari pun kena balik semua termasuk yang hantu tu boleh tak? Kawan meluat ada duit sokok kan boleh sokok nanti kat betul. Tapi sebab tu dalam surga semua kenikmatan yang orang harap dekat dunia Allah bagi. Nak apa rumah yang selesa Allah bagi istana macam. Nak apa nak kenderaan yang hebat Allah bagi semua kenderaan kat dunia ni. Allah pakai pula tek 3 tahun tak payah macam ni betul. Tak akhirat dia Allah bagi kenderaan yang sangat hebat. Lagi apa kita sekat dia dapat ni kesihatan mana ada sakit lah. Kat syurga tak ada sakit, tak ada tak seronok, tak ada benci, tak ada dengki orang, tak ada tak semua seronok aja, perasaan happy je syurga. Dekat syurga nak apa? Persekitaran yang baik. Ni semua tahu siapa ni? Tu Nabi, tu Rasul, tu orang syuhada, tu orang soleh, ni kan baik-baik semua ni, keliling jalan-jalan para malaikat bidadari semua ada baik. Yang lagi satu yang paling penting yang akan dapat nikmat ialah perhimpunan dengan ahli keluarga. Sebab tu kalau seorang daripada ahli keluarga kita darjat dia tinggi, dalam ramai-ramai tu anak ada seorang hafal Quran, bukan cakap hafal Quran baik tu soleh jadi tu imam, jadi ustaz pula mengajar sana sini, soleh baik. Dalam keluarga kita nampak dia seorang tu lah baik sangat-sangat. Nanti di syurga mungkin dia dapat darjat paling tinggi di kalangan kita. Ayah dia pun tak sampai takat dia pun. Dia dapat darjat tinggi. Tuan-tuan, yang lain semua akan dibawa naik dudukkan dia. Ayah dia dapat darjat up naik, dia angkat darjat dia naik sampai kat dia. Semua yang geng-geng ni yang jenis saya semua banyak jenis main sunat malam baca Quran kawin semua pun dia ada. Syarat dia satu je. Syarat dia semua tu kena jadi ahli syurga. Tak kisah dia syurga. Mesti semua dia akan dikatakan. Syarat dia semua jadi ahli syurga. Kalau tak jadi ahli syurga tak. Seronok kalau kita seluruhnya jadi ahli syurga. Kita suami kita pegang tangan sama-sama, jom kita masuk syurga. Abang, kita hidup di dunia itu ada macam-macam. Penat letih nak di masjid, penat jaga anak-anak, penat kerja, penat tak harap, tapi mujahadah juga buat bang. Hari ini kita terima dah balasan dia. Jom bang kita masuk syurga sama-sama bang. Seronok suami isteri pegang tangan. Lagi seronok kalau apa? Jom aduh, jom anak, jom acik, jom acu, acik, macam semua lah. Semua buka-buka boleh pengalaman main. Jom kita masuk sama-sama je. Seronok. Inilah saya selamat. Nah, kakak, adik, tidak berjuang kita dulu ingat dah. Nikmat Allah dulu ingat dah. Waktu subuh semayang kan, ingat. Nikmat subuh ni berumur ingat. Dulu tak puas hati, ingat. Ni dah, hari ni kita dah dapat yang jom kita sama-sama masuk syurga. Seronok tak? Lagi seronok kalau cucu pun ikut sekali. Cucu, cicit, cucu semua ikut sekali. Mama, dah satu bedeng dia. Jom kita masuk syurga Mama. Satu kamar tak mahu dia buka semua dia. Daripada depan, pilot pun anak dia. Dah masuk syurga. Seronok dan makin tepuk nak buat raya. Angkuk pun tak boleh kan. Seronok dan aduh, seronok. Dia tengok dia tengok 3 muka. Dia tengok muka pintu, dia tengok muka jam, dia tengok muka ustaz. 3 muka dia tengok.
Apa dia mau tidak? Ada. Tapi tuan-tuan, antara yang jadi penyebab kita masalah ke akhirat dia anak. Siapa masuk syurga? Tak boleh masuk. Anak dia tarik tangannya. Lepas tu, bila ada anak-anak, kita boleh jadi dua benda ni. Yang pertama, anak-anak kita pegang tangan kita masuk syurga. Yang kedua, anak-anak kita seret kita masuk neraka. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya khusus yang Yaumul Jumaah, kelebihan hari Jumaat, cerita bila mak ayah mati, anak-anak buat apa waktu hidup dia akan dibentangkan pada mak ayah dia yang telah meninggal dunia pada setiap hari Jumaat. Jadi kita sudah belajar ilmu ni, elok ngaji, sedekah kita apa mayang apa kita buat tadi ni. Jumaat nanti nak main ni, betah tak mak kita? Diseronoklah anak tu, ya Allah, pakai baju buah biru, ya Allah, duduk dalam batin, duduk siap, pos-pos jamu, makan jamu semua aman. Ada yang jaga kaunter pendaftaran. Tadi tu foto dia foto ada yang buat daftar dia sekali tahu sampai ke lepas sampai kat mak dengan ayah dia betul lah nak, Masya Allah. Mak ayah dia akan rasa gembira, tenang, seronok dengan pahala yang sampai kat mereka ada apa kita buat. Faham tak ni? Tapi ada yang mati anak kat ketua amrah, anak pergi disco, anak pergi konsert Coldplay, macam tu. Kalau anak buat maksiat, anak tak semayang, anak tak apa, mak ayah sedih. Bagaimana seorang ibu dan seorang ayah dapat manfaat kebaikan daripada kebaikan yang dilakukan oleh si anak, demikian mak dan ayah dapat saham, dapat keburukan dengan keburukan dilakukan oleh anak dan ayah. Cuma ulama sebut, kalau anak dia buat baik, memang dia akan dapat. Dia suruh ke, dia tak suruh ke, dulu dia ajak ke, dia tak ajak ke, bila anak dia buat baik, dia dapat. Tapi dalam bab maksiat, dia dua pilihan. Yang pertama, dia tidak diazab. Seandainya dulu waktu hidup kat dunia, dia dah pernah larang dah. Dah tegur dah Ustaz, dah ajak dah Ustaz, dah bimbing dah Ustaz, hantar pergi sekolah agama dah Ustaz, apa-apa. Dah bagi dah pengajian dia yang elok dah Ustaz, tapi dia jadi juga nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dia jadi juga Ustaz. Saya ingat dia elok dah. Tengok-tengok dia pindah-pindah di Kuala Lumpur, lagi teruk Ustaz, siapa tak tahu dekat sana kita perlu tengok dia. Tak apa, Allah kata kamu dah didik dah, selesai dah. Tapi kalau tak tegur, kalau tak diajar, dibiang dia, nanti ke akhirat kita tak buat. Dia nak. Tapi walaupun dia dah ajar, dah tegur, dah bimbing, dah didik, tapi anak masih buat maksiat, dia tak kena azab, tapi dia sedih. Sedih kan? Sebab dia harap semua dulu jadi. Harap bangkit pada masa bangkit sekali. Ni antara doa yang kita jangan tinggal. Tahu doa yang kita jarang sebut. Tahu dia, himpunlah kami bersama dengan ahli keluarga kami di mahsyar. Pernah ada doa itu? Bagi dan himpun kami sama-sama keluarga kami di mahsyar. Kita juga minta supaya kita bangkit dengan Nabi. Bila kita bangkit dengan Nabi, anak kita doa sekali, cucu kita doa sekali, ayah kita yang meninggal lama pun doa sekali, mak kita pun doa sekali. Semua ramai hari ini jumpa balik. Mak rindulah kat mak, hari ini buat. Ayah rindulah kat ayah, mana lama sangat tak jumpa, hari ini tak jumpa. Kita mati lama dah dulu, ada cucu kita yang tak pernah kita tengok tu ada sekali kita. Doa mati cucu
insyaAllah. Seronok dapat berimpun sekali. Berimpun bersama dengan siapa? Dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bila berimpun ni, semua akan gerak sekali untuk masuk surga. Tapi bayangkan, kalau dekat padang mahsyar, kita duduk sini siap bang, untuk kita masuk surga bang. Tapi anak dekat sana nak masuk neraka. Hari ni masuk neraka dah. Ayah, tolonglah hari ni ayah. Tak boleh nak tolong dah ni, tak boleh nak tolong. Sedih tak kan? Sedih kan? Dia kadang-kadang jadi penghalang kita dari masuk. Nak cinta Nabi, nak tengok berjihad, nak buat ibadat, ni nak main masjid ni pun anak bela. Lama tak nampak ni. Pasal apa? Lama tak nampak orang kat masjid. Anak di masjid. Aku dapat anak. Oh ya ke? Berapa dah? 3 tahun dah anak kecil ni. Gaya besar budak tu main kecil ke? Gaya besar budak tu main kecil lagi. Gaya besar main kecil lagi. Dah besar semua dah, main cucu pula. Bila cucu Ustaz tu bila nak mengaji, bila nak duduk masjid, bila nak ibadat, tak tahu Ustaz. Mati tentu nanti. Dah mati apa pun tak tahu. Pasal tak sempat. Pasal apa tak sempat? Pasal fitnah anak juga dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil istidraj. Istidrajnya apa? Istidraj ni tuan salli Muhammad, ujian yang main dalam bentuknya antara dia dan anak. Lagi dia sebut apa tuan sekalian? Wa ikhwanukum saudara-saudara dia, wa azwajukum, pasangan hidup dia, isteri dia, suami dia. Abang pergi masjid abang, pergilah masjid, ayo sembahyang kat rumah. Baik, ayat baju dia, ayat dekat dia, Salih Muhammad, siap kamu semua. Nak apa? Ayat baju dalam, surat dalam tu semua ayat. Bagi elok sikit abang pergi masjid. Kemas sikit pergi masjid. Hidup pakai baju pagoda yang kena tengok Israel. Mantap orang. Dia pakai baju kedua-kedua, orang akan datang kat dia. Orang akan datang kat bini dia. Dia ni, orang lelaki dia lagi dia suka pakai aku. Dia suka pakai tu. Baju tu lah basuh kereta, baju tu lah sapu, baju tu lah baju semua. Dia suka pakai tu. Isteri dia apa? Buka. Wangi lagi ni. Wangi. Tu wangi orang lagi. Isteri. Ayat baju. Pasal apa? Saya orang kata saya jaga suami. Dia tak tahu kan sakat jaga suami. Sebenarnya bila dia pergi masjid, apa saja yang dia buat kat masjid semua pahala sampai kat kita. Dia sembahyang berjemaah, pahala sampai kat kita. Dia duduk dalam shop, dapat pahala kat kita. Dia duduk i'tikaf kat masjid, dapat pahala kat kita. Dia merapatkan shop, dapat pahala kat kita. Dia muazzin ke azan pula, kita daripada dengar Allahu Akbar. Bangga ni tu suami dia. Ada lagi isteri, bila ada? Tak ada. Tu bila tak nikah lagi. Dia tak ada apa. Dia jawab itu lagi dia ada sini. Faham tak Ustaz? Jadi subhanallah Ustaz, dengar bismillahirrahmanirrahim. Tu imam tu apa? Suami dia. Dia sembahyang Allah. Perempuan tak terkecuali. Tetap macam mana pun apa rumah mereka. Tapi pahala semua yang suami dia buat dekat masjid, semua pahala pergi kat dia. Walaupun dia rumah. Pasal apa? Pasal dia yang uruskan suami dia untuk pergi jemaah kat masjid. Untung bukan masuk surga senang kan? Jadi subhanallah. Tapi sebaliknya yang jadi apa? Isteri dia tak pergi dia pergi masjid. Pasangan hidup dia menyebabkan dia susah nak buat ibadat. Tak ajak suami, tak ajak isteri. Hukum hakam sampai tak erti. Ingat, la yadkhul jannah, takkan dapat masuk syurga. Wala rihaha, tak dapat cium bau syurga. Walaupun syurga itu dapat dicium daripada jarak yang begitu jauh. Siapa? Ad-Dajjus. Sahabat tanya, man
ad-dayyus ya Rasulullah? Siapakah itu ad-dayyus ya Rasulullah? Lelaki, seorang ayah atau seorang suami yang rela atas perbuatan maksiat isteri dan anak-anak. Isteri dia tak tutup aurat dia, okey. Isteri dia keluar dengan lelaki lain, pergi kerja sama-sama, lelaki perempuan semua, tak ada masalah, dia okey. Isteri dia nak pergi tengok wayang, okey. Anak dia nak keluar dengan tunang, okey. Ding 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 ding. Sampai dah tu arek Zack, sampai dah tu. Siapa tu? Tunang. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi tengok wayang. Nak pergi dengan siapa? Bukan nak pergi orang ni. Saya nak pergi. Nak bukan nak pergi orang lain. Mak ni nak pergi dengan Maman. Siapa orang tu? Tunang dia. Maman okey. Balik awal sikit yang dia dapat sangat. Okey mak. Betul orang betul. Tu siapa tu anak lain kata tu? Tu tunang dia ambil pergi lah. Dayus. Tak masuk syurga, tak dapat cium bau syurga. Pasal apa? Beruntuk ada perbuatan maksiat. Faham tak? Faham ni? Ini yang masalah. Mak ayah tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Pasal anak. Tak boleh masuk syurga pasal apa? Suami tak boleh masuk syurga pasal apa? Isteri. Isteri tak boleh masuk syurga pasal apa? Pasal suami. Patut suami dengan isteri boleh collaborate sama semua. Jom apa? Kita kena set, kita kena buat supaya kita suami isteri masuk syurga, anak-anak kita juga masuk syurga. Betul ingat, nak bawa suami isteri dan anak masuk syurga bukan mudah, sangat susah. Saudara semua, betul Allah sebut dalam Quran Allah kata apa? Saudara semua, saudara semua, subuh. Sedang suruh anak kamu solat, mustabir alaiha, dan bersabarlah. Suruh buat ibadat, suruh dia bersabarlah. Sebab tak suruh buat ibadat itu bukan senang, perlukan kepada kesabaran. Kemudian Muhammad Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi apa? Wa ashiratukum, dan kerabat kamu. Wa amwalun wa amlun taraktu wa amwalun taraktumuha, dan harta-harta yang kamu sedang mengusahakan, kerja, sibuk, cari duit, ni jadi penghalang kepada kita nak cinta kepada Allah dan Rasul. Lagi saya ada Muhammad, wa tijaratun takhshawna, saya Muhammad, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan kamu yang kamu khawatir akan kerugiannya. Sagi tinggal, sagi rugi. Saya ada Muhammad, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal kamu yang kamu suka. Awak tak pergi kuliah, saya nak tinggal rumah. Awak tak pergi ni sebab rumah seronok, selesa duduk rumah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, yang lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Itu tuan-tuan Allah senaraikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tahu sekarang itu, kita sabar sat daripada sekarang itu. Mudah-mudahan tuan-tuan kesungguhan kita untuk mencintai Allah dan Rasul itu, dan kita zahirkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Setelah kita tahu apa cabarannya, saya cuma yang menyebabkan kita sentiasa terhalang untuk mencintai Allah dan Rasul. Cukup dah, mudah-mudahan lampak tuan-tuan. Tak perlu tengok dia makan saat pinggan, dekat pinggan ni. Tak ada dah lagi untuk jam. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih Allah dan Muhammad. Dan saya ucap jazakumullah khairan kepada tuan-tuan yang memberikan perhatian sampai habis. Bagus tuan-tuan, tak ada semua pun yang tidak. Berapa yang orang sini lah, ekor punya besar ke atas, masya-Allah. Tak tengok apa. Saya berdiri je. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang ketiga. Sebelum tuan-tuan nak balik, saya ingin kat luar sana ni ada buku saya tuan-tuan. Ada buku terbaru saya, apabila Rasulullah bercerita. Dalam ni ada kisah-kisah Nabi SAW, cerita para Nabi. Saya buat buku ni tuan-tuan masa saya kan banyak dekat apa ni zaman, banyak buku. Pasal orang suka pada benda cerita. Jadi kata, ada tak kisah-kisah yang Nabi sendiri cerita? Rupanya ada, banyak.
Nabi cerita tentang para Nabi itu, para awliya, orang soleh, macam kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang buku ada yang Nabi cerita. Jadi saya kan beserta dengan dia punya mantan bahasa Arab dia dan juga pelajaran juga Nabi. Kita boleh dapatkan dekat luar sana buku-buku ini, salah satu buku, ada buku yang lain lagi. Dan ada juga kita sedang dalam proses pembangunan beberapa projek di kompleks Islam kita. Kompleks Islam kita pusat kajian saya dah 12 tahun dah. Cuma kita berani nak kena buat tambahan sikit, buat asrama, buat belajar membawa emas, menambahkan masjid dia. Kemudian saya semua beli tanah lagi kita buat kelas ataupun buat bangunan untuk muslimat pada persoalan ini. Dan ada counter kat situ, kita boleh bagi sumbangan. Ada QR code, ada putar model dan ni semua model tak pakai ni lah kan. Jadi saya cek kalau untuk tabung tu mungkin tak mau banyak duit buat RM1 je, tapi kalau begitu agak RM1,000 tak ada apa. Agak RM1,000 tak ada rasa. Kalau ni rasa masa saya nak balik, tapi buat pagi hari RM1,000 ada apa tak rasa. InsyaAllah ini manfaat. Kita jumpa lagi insyaAllah di masa ketika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ustaz banyak yang kita belajar ini ya, untuk mencintai Rasulullah. Ada nasi, bihun, mie goreng. Memang hari ini makanan untuk poci. Ini antara pasti yang tambah bensin tiba. Pasti dikoyakkan. Udang. Kita Ustaz produksi kita untuk menyampaikan sedikit syarat dari Ustaz. Terima kasih. Sekali lagi Ustaz, terima kasih atas suruh kami. Semua kita ada sediakan makanan di atas, boleh. Oh ya. Ada kisah dia. Dari JK pastikan tamu-tamu semua berada di hadapan. Kita ada jualan buku di sini. Umat Untuk slipper. Gila, bukan ni. Oh bang, selesa nampak. Turun. Okey. nombor tunggal. Ayo. Lelaki
kita dapat SD, dan kita dapat